Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Umar Saad. Nombor matrik 1190424. Kita tajuk pembintangan hari ini tentang apakah etika sebagai warga negara dalam konteks menangani isu keganasan dan penindasan di Malaysia. Seterusnya ialah pengenalan. Secara ringkasnya, etika ini diambil daripada perkataan Inggeris yang maksud ethics yang bermaksud kebiasaan dan etikos yang bererti moral. Keganasan pula ialah boleh didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan ke atas fizikal dan mental seseorang dengan secara paksa. Kajian ini tentang etika iaitu tingkah laku atau peranan seorang individu itu untuk menunjukkan tanggungjawab sebagai warga negara untuk menangani isu keganasan dan penindasan di Malaysia ni. Seterusnya ialah persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah tahap pengetahuan masyarakat hari ini tentang maksud sebenar etika dan maksud sebenar keganasan. Okey, seterusnya ialah persoalan adakah semua lapisan masyarakat perlu memainkan peranan ataupun hanya merupakan tanggungjawab sesebuah agensi. Okey, seterusnya persoalan yang terakhir adalah adakah masalah ini benar-benar berlaku di Malaysia. Jadi seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengetahui sejauh mana ataupun sebesar mana masalah keganasan dan penindasan ini di Malaysia. Yang kedua ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan isu ini terus meningkat. Dan ketiga ialah untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya ialah skop dan lokasi kajian. Skop kajian ialah kepada masyarakat, tidak terikat kepada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia sahaja dan dilakukan secara di atas talian. Manakala lokasi kajian tidak terhad memandangkan kajian ini dijalankan semasa musim PKP yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Naanis binti Muhammad Kasmuri, nombor matrik 1190425. Sekarang kita akan beralih kepada slide contoh-contoh isu keganasan yang berlaku di Malaysia. Antaranya adalah buli, keganasan rumah tangga, gangsterisme, penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Seterusnya, faktor-faktor berlaku keganasan antaranya berpunca daripada perasaan kecewa dan marah. Yang kedua, datang daripada rasa terancam oleh seseorang ataupun sesuatu perkara. Yang ketiga, kurang didikan agama oleh orang sekeliling. Dan yang keempat, tidak pandai mengurus emosi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Nur Salihah binti Muhammad Nasir, nombor matrik 1190428. Okey. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kajian literatur. Dalam kajian kami telah menggunakan kajian lepas tentang pengaruh keganasan dalam media, khususnya tingkah laku remaja pada masa kini yang semakin menunjukkan kesan yang negatif. Menurut kajian Zaharuddin pada tahun 2001, antara punca tingkah laku pelajar kerana mereka menonton rancangan di media sosial yang berunsurkan dan diterapkan nilai-nilai negatif, antaranya adalah seperti mencuri, membuli, memeras ugut, menceroboh dan menunjuk perasaan. Dengan itu, hasil daripada kajian lepas yang kami dapat simpulkan menyatakan bahawa pengaruh media iaitu media cetak maupun elektronik memberi kesan kepada etika dan peradaban kita. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, nama saya Nurul Arifah binti Zainuddin, nombor matrik 1190433. Metodologi dan reka bentuk kajian. Definisi metodologi menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam suatu kegiatan disiplin dan sebagainya. Menurut Horny, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan suatu kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Reka bentuk kajian pula. Bagi penyelidikan ini, reka bentuk kajian yang digunakan adalah kajian tinjauan ataupun kuantitatif. Kajian tinjauan yang digunakan ini adalah berbentuk pengumpulan data,
secara atas talian melalui borang soal selidik bagi mendapatkan data maklumat yang berkaitan dan kajian yang dilaksanakan. Cara mendapatkan responden. Pemerhatian yang telah dibuat oleh pengkaji adalah tempat, kemudahan, internet dan juga keadaan Universiti Sains Islam Malaysia USIM supaya mendapat kerjasama dan layanan yang baik daripada mereka. Responden dipilih secara rawak bertujuan untuk memenuhi kehendak jawapan yang diberikan bertepatan bagi menjawab setiap persoalan dalam tajuk kajian. Cara mendapatkan data dan kaedah analisis data. Okey, soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul. Seterusnya, borang soal selidik telah disediakan berdasarkan objektif kajian, iaitu sejauh mana pengetahuan responden tentang keganasan dan penindasan di Malaysia. Kaedah analisis data merupakan kaedah yang tidak asing lagi dalam setiap kajian yang dilakukan. Kaedah statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk skala Likert. Sekarang saya akan menerangkan tentang analisis dapatan kajian. Analisis ini adalah berdasarkan Google Form yang telah kami edarkan melalui WhatsApp dan seramai 39 orang responden telah menjawab Google Form tersebut. Okey, raja pertama menunjukkan analisis jawapan responden tentang maksud keganasan. Majoriti daripada responden menjawab dengan betul, iaitu sengaja menggunakan kekerasan secara fizikal yang boleh menyebabkan kecederaan, kemalangan dan sebagainya, iaitu seramai 34 orang responden. Manakala hanya seorang responden yang menjawab tidak sengaja mencederakan seseorang dan tidak ada yang menjawab mengambil harta orang lain tanpa diketahui sebagai maksud keganasan. Seterusnya pula menunjukkan analisis jawapan responden tentang bukan contoh keganasan. Seramai 32 orang responden telah menjawab dengan tepat, iaitu melawan kata ibu bapa bukanlah contoh keganasan. Manakala yang menjawab peras ugut 2 orang, buli 3 orang, penderaan kanak-kanak 2 orang. Raja ketiga pula menunjukkan analisis jawapan responden tentang bukan bentuk keganasan. Seramai 24 orang responden telah menjawab psikologi bukanlah bentuk keganasan, fizikal 2 orang, seksual 1 orang dan yang menjawab jawapan betul hanyalah 12 orang, iaitu pembunuhan. Nama saya Izati Aisyah binti Muhammad, nombor matrik 1190422. Orang responden yang mengetahui tentang agensi tersebut. Seterusnya, seramai 5 orang responden tidak mengetahui dan 15 orang responden lagi yang kurang pasti tentang agensi tersebut. Jawab individu. Seterusnya, 10 orang responden mengatakan ianya adalah tanggungjawab agensi Malaysia dan 7 orang. Rajah 8 menunjukkan pengetahuan responden bahawa adakah keganasan dan penindasan ini mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Berdasarkan rajah di atas, kesemua 39 responden menyatakan bahawa keganasan dan penindasan mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Rajah 9 menunjukkan antara komen responden mengenai peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk membantu menangani isu keganasan ini. Yang pertama, peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk membantu menangani isu ini ialah menghebahkan kepada orang awam tentang kepentingan menghormati hak orang. Yang kedua, beri kesedaran kepada individu dengan lebih awal. Dan yang terakhir, mengadakan kempen kesedaran, menyediakan khidmat kaunseling dengan lebih meluas. Terima kasih. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah keganasan ni boleh berlaku dan kepada mana-mana individu tanpa mengira usia, dan mereka yang pernah terlibat dalam keganasan dan menjadi mangsa penindasan ini selalunya mereka pastinya trauma dan takut untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar seperti berjumpa dengan orang ramai dan melakukan aktiviti lain. Islam sendiri mengajak umatnya untuk bersikap lemah lembut dan tidak menggunakan kekerasan dan keganasan terhadap seseorang. Di antara langkah yang boleh dilakukan ialah untuk menangani isu ini ialah menghebahkan kepada orang awam tentang kepentingan menghormati hak orang lain. Seterusnya ialah melaporkan isu berkaitan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk diambil tindakan selanjutnya. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam menangani isu keganasan ini supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan sentosa.